Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafiina wa zuhrina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaidud mujahidin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabil azim ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mati pengurusi majlis mai ni macam nak tak nak ini, macam dia yang mati pengurusi majlis merangkap pengurusi surau Mana satu ni? Baik. Baik. Yang mati pengurusi surau merangkap pengurusi majlis tadi ya. Encik apa? Cik Wan ya. Tak lupa juga mantan pengurusi Cik Azam mana? Tu Cik Azam kena lama kan. Kemudian tak lupa juga Tuan Imam kita, orang sesayang kan, masa sayang semua kena ni. Kemudian sahabat saya Sarah Ahmad Maruf daripada asal daripada Sarawak, terbang ke sini ya. Memang saya dah kenal Ustaz Ahmad dah. Saya tinggal di Taman Cemung Utama, jadi dia pun pernah tinggal sana. Semua kemudian Tuan Bilal, Tuan Kuasa Surau, muslimin muslimat yang berbahagia. Alhamdulillah kita panjatkan budi syukur kepada Allah Taala kerana kita dapat bersama malam ini untuk kita menghayati ceramah berkenaan dengan Ramadan ni, indahnya kedatangan Ramadan. Gitu. Dan sebenarnya di kalangan tuan-tuan pun dah kenal dengan saya kan. Sebab saya pun pernah kuliah sini dulu. Tapi disebabkan oleh saya tak tahu kenapa kan, jadi kuliah kita tu tertangguh dan akhirnya tak diteruskan lagi. Tak teruskan lagi. Jadi bila tak teruskan, orang lain ambil. Tak teruskan, orang lain ambil. Sekarang ni kuliah tu penuh lah. Minggu pertama tu memang penuh, minggu kedua penuh, ketiga penuh, keempat dan penuh, full daripada malam Senin sampailah malam Ahad, malam Isnin penuh lah tu. Okey, insya-Allah. Saya tak pasti mic ni kenapa. Mungkin dia subali jepet. Guru. Baik, alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan muslimin muslimat yang berbahagia. Jadi tajuk kita berkenaan dengan indahnya kedatangan Ramadan. Indah ni, perkataan indah ni biasanya melambangkan sesuatu yang orang kata menceriakan lah, tak? Menceriakan. Keindahan, satu keindahan yang mana kita suka sangatlah kalau kedatangan Ramadan itu. Dan masing-masing pun di kalangan kita pun memang ternanti-nanti kedatangan Ramadan. Saya pun ternanti-nanti kedatangan Ramadan. Kan? Tapi sayangnya ada juga yang tak sempat
menyambut Ramadan. Contohnya Fadil kita punya tunggu tu kan Datuk Hasan Din kan, Datuk Hasan Din telah pun menemui Allah Subhanahu Wa Taala kan. Kita baca Fatihah lah kepada beliau lah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Jadi ada di kalangan kita ni tidak menemui Ramadan sebabkan datangnya ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maksudnya apabila datanglah ajar seseorang itu, maka tidak akan cepat sesaat dan juga tidak akan lambat sesaat. Dan di bulan Rajab dan juga bulan Syaban, biasanya kita akan membaca doa, Allahumma barik lana, Allahumma barik fi Syaban, Rajab wa Syaban wa balighna Ramadan. Allahumma barik fi Syaban wa balighna Ramadan. Ya Allah, tentu kau berikanlah keberkatan kepada kami di bulan Syaban ataupun bulan Rajab, dan kau sampailah kami kepada bulan Ramadan. Kenapa tuan-tuan? Kerana bulan Ramadan ni ialah satu bulan yang masing-masing sangat menanti-nantikan kedatangannya. Kerana ialah kalau sebelum Ramadan ni biasanya kadang-kadang datang surau pun kadang malas. Kan nak baca Quran pun malas. Nak sembahyang sunat pun malas. Semua serbi malas. Kecuali orang-orang yang imannya kuat dan mantap lah. Iman kuat dan mantap ni memang selalu dia datang ke surau. Betul tak? Bukan makna kita hebat, tak ada. Betul tak? Bukan makna kita hebat. Tapi di sini daripada segi tuntutan Islam itu sendiri, supaya kita mengimarahkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini, maka kita datang selalulah ke rumah Allah Taala. Kan? Kerana kalau berlaku bencana dan musibah, biasanya ke mana kita lari, tuan-tuan? Kalau berlaku bencana musibah, biasa kita lari ke mana? Bukan ke rumah Allah Ta'ala ke? Sudah tentu ke rumah Allah Ta'ala. Mesti ke rumah Allah Ta'ala kita lari. Kerana biasa rumah Ta'ala ni memang dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tuan-tuan. Baik, kita lihat ayat-ayat berkenaan dengan Ramadan dan juga hadis Nabi SAW berkenaan dengan Ramadan. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, dia kata, wahai orang-orang yang beriman, difadukan kepada kamu berpuasa sebagaimana difadukan kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, dalam ayat itu tuan-tuan, Allah Taala menekan kepada kita beberapa perkara lah. Pertama, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ayat itu dia tak sebut ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dia tak kata wahai manusia. Dia kata orang-orang yang beriman. Jadi Allah Taala spesifikkan ayat itu khusus kepada orang beriman. Jadi siapa yang mengaku beriman kepada Ta'ala, jadi kena sahut akan ayat cabaran daripada ayat tadilah. Kemudian apa lagi tekan dalam ayat itu? Kutiba alaikumusiyam, difadukan kepada kamu berpuasa. Apa makna puasa? Puasa dari segi logah menahan diri pada makan dan minum lah. Dari segi logah atau bahasa. Puasa dari segi istilah menahan diri pada makan dan minum dan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Mulai daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari. Mulai daripada terbit fajar sidik sehinggalah terbenam matahari. Itu dikatakan puasa. Dan puasa pula ada syarat-syarat puasa. Ada syarat puasa, ada rukun puasa dan sebagainya. Kan? Kerana banyak di kalangan kita ni tuan-tuan berpuasa, tetapi zahiriatnya, hakikatnya tidak berpuasa. Zahiriat berpuasa, hakikat tidak
tidak berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Taala menekan pada kita diwajibkan pada puasa, kita berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kamu. Macam mana umat sebelum kita berpuasa, macam itu juga bila kita kena berpuasa. Sebenarnya kalau ikut pada zaman Nabi Adam pun dah berlaku puasa. Nabi Adam berpuasa disebabkan dia bertaubat kepada Allah. Setelah dia dikeluarkan dari syurga bersama dengan Siti Hawa disebabkan oleh mereka makan buah kuldi. Jadi akhirnya mereka bertemu di satu tempat di Arafah. Lepas tu diriwayatkan menyatakan bahawa Nabi Adam berpuasa. Nabi Adam berpuasa. So maknanya semenjak Nabi Adam dah ada puasa. Nabi-nabi lain pun berpuasa juga. Siti Maryam pun juga hendak berpuasa. Inni nazartu lirrahmani shauma. Sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman itu untuk berpuasa. Siti Maryam pun pernah berpuasa. Okey? Disebabkan oleh fitnah, tohmah, kan, pelbagai tuduhan yang dilemparkan kepada Siti Maryam. Jadi akhirnya Siti Maryam antaranya untuk mengkafarahkan dirinya dengan mengajukan puasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inni nazartu lirrahmani shauma. Siti Maryam ni tahulah. Siti Maryam ni siapa tuan-tuan? Siti Maryam ni ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Ibu kepada Nabi Isa alaihissalam. Okey. Siti Maryam pula anak kepada Imran. Anak kepada Imran. Satu lagi isteri kepada Imran, kan? Dia kata satu hari Imran dia kata, kalau seandainya aku dikurniakan seorang anak, maka aku akan letakkan anak aku ini di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di sana. Untuk berkhidmat di Baitul Maqdis, kata Siti Maryam. Kata ibu kepada Siti Maryam yang bernama Hannah, kata silap saya. Dan ayah dia iaitulah Imran. Dia kata kalau aku dapat seorang anak ni, aku akan letakkannya di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di Baitul Maqdis nanti. Akan tetapi apabila dia dikurniakan anak, bukannya seorang lelaki tapi anak perempuan, Siti Maryam. Jadi sebabkan dia telah bernazar, maka akhirnya dia letakkan juga anaknya tadi di Baitul Maqdis untuk berkhidmat di sana. Dan dijaga oleh Nabi Zakaria alaihissalam. Wa kafalaha Zakaria. Zakaria telah menjaga akan Siti Maryam, dari segi makan, minum dan sebagainya. Dan disediakan satu tempat ataupun satu bilik khas di Baitul Maqdis untuk dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hari ketika dia beribadah, datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Maka Jibril kata, wahai Maryam, kamu akan dikurniakan seorang anak. Maka Siti Maryam pun terkejutlah. Macam mana aku akan dikurniakan seorang anak? Dia tanya kepada Jibril. Dia tanya wahai Jibril. Jibril itu masa itu dia merupakan dirinya dengan seorang lelaki. Dan dia beritahu kepada Maryam bahawa dia akan dikurniakan seorang anak. Jadi, maka Siti Maryam pun terkejut. Macam mana aku akan dikurniakan anak, sedangkan aku bukannya seorang perempuan yang jahat, dan aku tidak pernah kahwin, dan aku tak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Maka Jibril alaihissalam kata, perkara ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia nak ditakdirkan berlaku, maka berlakulah. Maka tak lama tuan-tuan, lepas tu maka Siti Maryam pun hamil dan mengandung tanpa ada suamilah. Kemudian Siti Maryam sebabkan dia malu, maka dia melarikan diri keluar daripada Baitul Maqdis. Panjanglah kisah berkenaan dengan Siti Maryam ni. Dan akhirnya dia melahirkan Nabi Isa alaihissalam. Dan selepas tu wujudlah fitnah. Fitnah di kalangan masyarakat dia. Dia kata Siti Maryam ni seorang yang jahat, tuan-tuan. Faham kan? Dengar suara tu? Ada? Dekat MB dengar suara. Okey, insya-Allah. Baik. Jadi Allah Taala sebut dalam Quran, kutiba alal ladzina min qablikum, difadukan kepada kamu sebagaimana difadukan kepada umat-umat yang sebelum daripada kamu itu. Jadi maknanya puasa ni bukan benda main-main lah, bukan benda main-main. Bukan cerita-cerita dongeng. Kerana banyak di kalangan kita tuan-tuan,
Kan datang Ramadan ke tak Ramadan sama je dia. Tetap juga dia tak puasa. Betul tak dalam bab sembahyang? Orang sembahyang ke orang tak sembahyang ke, ahli keluarga sembahyang ke tak, dia pun tak tahu je. Dia tetap tak sembahyang. Sedangkan umur dah menjangkau dah kesenja dah. Umur dah 50 tahun, 60 tahun umur tuan-tuan, tapi masih tak solat. Kalau kita buat bancian di taman itu tuan-tuan, agaknya pun ramai yang sembahyang, berapa ramai tak sembahyang. Tuan-tuan pun boleh jawab sendirilah, saya tak payah jawab lah. Okey, tuan-tuan pun boleh jawab sendiri. Saya tak payah jawab. Jadi berapa ramai yang sembahyang dan berapa ramai yang tak sembahyang. Okey, di bulan Ramadan nanti kita tahu jugalah. Cuma dalam bab puasa ni susah sikit kita nak tahu ataupun nak mengenal dia. Kerana puasa ni dikatakan sebagai ibadah ruhiyah. Puasa ni ibadah ruhiyah. Kalau solat tuan-tuan, dia dikatakan sebagai ibadah badaniah. Mana ada pergerakan badan. Kita nampak orang tu sembahyang ke tak sembahyang? Okay, kita nampaklah. Kalau dia datang ke masjid, datang ke surau ke, mana kita tahulah dia ni sembahyang. Dia ni sembahyang. Dia ni kaki sembahyang, betul tak? Kan? Ataupun mungkin dia tak pernah datang ke masjid surau. Tapi kat rumah kita tahulah. Kalau seorang isteri dia tahulah suami tu sembahyang. Kalau seorang suami pula tahulah isteri itu sembahyang. Kenapa? Dia ada angkat wuduk, kan, dia ada takbir, mana ada pergerakan pada sembahyang. Tapi dalam bab puasa ni lain sikit. Puasa lain. Kenapa? Kerana puasa ni ibadah ruhiyah. Dia bukan ibadah badaniah. Kan? Banyak orang kata dia puasa tapi hakikat dia tak puasa. Kenapa? Dia puasa ni benda yang subjektif. Subjektif kan? Susah kita nak ramal orang ni puasa atau tidak. Tuan-tuan pernah tengok tak tuan-tuan? Pernah tengok tak ada satu video tuan-tuan? Beberapa orang lelaki dia dilantik sebagai ketua kampung. Lepas itu dia ajaklah orang surau untuk bergotong royong. Gotong royong, pernah tengok tak video tu? Tapi dia punya doket ni, dekat bibir tu kan, ada nasi. Ada nasi, ingat tak? Pernah tengok video tu kan? Dia ajak orang surau gotong royong. Tapi orang surau kata tak nak gotong royong lah. Tapi bila dia bercakap tu, orang pun berhati ada nasi kat mulut dia tu. Nampak? Malu tak tuan-tuan? Malu. Tak? Memanglah dari segi yang kata bulan Ramadan ni memanglah kita boleh buat orang kata bukan saja ibadah-ibadah sunat, malah gotong royong pun nak buat pun boleh, tak ada masalah. Tak salah kita buat gotong royong di bulan Ramadan. Kan? Jangan kita buat alasan, alah penatlah. Malah aku nak gotong royong, nak angkat kaki pun tak larat, nak angkat badan pun tak larat tuan-tuan. Nak angkat cangkul pun tak larat. Macam mana nak buat gotong royong? Angkat cangkul pun tak larat. Nak angkat penyapu pun tak larat. Gotong royong apa? Tak? Jadi tak boleh juga. Mana sebenarnya bukan makna bila puasa ni bukan makna kita tidur sepanjang masa, tidak. Memang pun kalau di bulan puasa ni boleh kita tidur, tetapi tak semestinya tidur setiap masa. Habis waktu solat macam mana? Asyik tidur daripada pagi sampai petang. Kenapa kau tidur ni? Memang Ramadan ni memang sesuai tidur dia tu. Habis sembahyang kau macam mana? Habis kau punya tanggungjawab kerja kau macam mana? Takkan nak tidur je. Jadi walaupun Ramadan tuan-tuan, kerja juga tetaplah kena dilaksanakan juga. Malahan kalau boleh kerja kita lagi berlipat kali ganda kita punya kesungguhan waktu bekerja, betul tak? Berbanding dengan selain Ramadan itu. Baik. Kemudian kita kembali pada ayat tadi. Difadukan puasa sebagaimana umat terdahulu. Sebenarnya bukan pada umat Nabi Adam saja, bukan umat Nabi-Nabi lain juga. Siti Maryam pun puasa. Malahan kaum-kaum lain pun mereka pun puasa juga. Dalam agama Hindu pun mereka ada puasa mereka. Dalam agama Kristian pun mereka ada puasa juga. Dalam agama Yahudi pun mereka pun ada juga puasa mereka. Ada yang berpuasa 24 jam dalam agama mereka. Ada yang berpuasa tak makan daging. Dia kata puasa tapi tak makan daging. Makan sayur saja, puasa jugalah. Okey? Ada yang puasa hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum saja. Jadi maknanya dalam agama lain pun ada puasa, bukan saja dalam agama Islam.
So maknanya tak bolehlah kita alasan alah malas nak puasalah Ramadan ni. Sebenarnya dalam agama lain pun tuan-tuan banyak juga mereka menekan, malahan salah satu daripada cara menyucikan jiwa mereka dalam agama lain pun mereka juga berpuasa. Cara nak suci diri kan, bersihkan jiwa juga. Itu sebab tuan-tuan dalam Ramadan ni dia banyak nama, banyak istilah. Ramadan nama lainnya ialah Syahrul Quran. Kan? Ramadan dinamakan sebagai bulan Quran. Kemudian Ramadan juga dinamakan sebagai Syahrul Sabri, bulan kesabaran. Bulan kesabaran. Jadi kalau nak banyak sabar bulan Ramadan lah, nak latih sabar. Kemudian Ramadan juga dikatakan sebagai bulan, orang kata syaitan-syaitan itu diikat. Safatis syayatin. Syaitan-syaitan diikat ataupun dibelenggu. Jadi bulan Ramadan tuan-tuan, syaitan-syaitan diikat dan juga dibelenggu tuan-tuan. Tapi walaupun di syaitan diikat dan juga dibelenggu, tapi manusia masih ada nafsu dia lagi. Masih ada nafsu dia. Sebabnya ada di kalangan manusia ni kadang-kadang berbohong. Depan kita dia berpuasa, tapi hakikatnya di belakang kita dia tidak berpuasa. Macam tu. Hukum puasa ni pun meninggalkan puasa juga sama juga seperti dalam bab sembahyang. Macam mana kalau seorang itu meninggalkan sembahyang tuan? Kalau dia meninggalkan sembahyang itu dengan secara sengaja, maka hukumnya boleh jatuh kafir, keluar daripada Islam. Kalau meninggalkan sembahyang itu disebabkan dia malas. Dia malas, masih lagi dikulakan sebagai mukmin, tapi mukmin asi, mukmin yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam puasa pun begitu juga, lebih kurang sama juga dengan sembahyang. Kalau kita meninggalkan puasa disebabkan kita malas kerana nak buat puasa, masih lagi digulung dalam kumpulan mukmin, tetapi mukmin yang asi yang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita meninggalkan puasa itu kerana memang kita kata tak wajib puasa. Puasa ni tak wajib lah. Kan? Dah siapa punya ajaran puasa ni? Tak betul ni Muhammad ni kata. Muhammad ni menyusahkan orang, dia kata kan. Ajaran Islam ni menyusahkan je. Jadi orang ni boleh keluar daripada Islam ataupun murtad. Tu jangan main-main dalam bab puasa ni. Kerana puasa pun termasuk dalam rukun, betul tak? Rukun Islam itu. Satu saja kita tak percaya pada rukun Islam itu, maka terbatallah kita punya akidah tu. Bukan makna tinggal lagi umpet. Bukan makna tinggal lagi umpet. Kerana rukun Islam tu ada berapa perkara tuan? 5 perkara. Nabi SAW bersabda, Bunya Islamu ala khamsin. Islam dibina di atas 5 perkara. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku nak saksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad Rasulullah. Aqimus salah, mendirikan sembahyang. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat. Wasaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Wal hajjul bait man istata'a ilahi sabila, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu mengerjakan haji ke sana. So makna rukun ada 5. Satu saja kita tolak habis. Tak percaya tentang ataupun tidak beriman tentang haji. Tak beriman tentang haji. Dia kata haji ni tak wajib pergilah, dia kata. Walaupun dia ada duit, dia ada kelapangan dia, tapi tak nak pergi. Dia kata haji tak wajib. Lebih baik aku pergi Eropah, pergi melancong. Kau pergi Jepun, kau pergi Korea dan sebagainya kan. Lebih baik aku pergi sana lah, daripada aku pergi ke Mekah menaikkan haji, buang duit dia, buang masa dia kan. Jadi orang ni boleh keluar daripada Islam, boleh murtad tuan-tuan. Nauzubillah min zalik. Jadi maknanya satu aja kita tak yakin, tak percaya, habis. Bukan makna tinggal 4 tuan-tuan. Kemudian la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kenapa dalam ayat tu tuan-tuan disebut la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa? Kerana puasa ni dia ada syarat-syarat dia, baru boleh sampai kepada takwa tadi. Kerana banyak di kalangan puasa hanya berpuasa saja. Itu sebab Nabi SAW pernah bersabda, kam min shaimin laisa min siyamihi illa ju' wal atash.
berapa banyak orang yang berpuasa yang puasanya hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum saja. Hanya tahan diri daripada makan dan minum saja. Tapi mulut mengumpat. Istilah kalau kita itu istilah kita apa? Membawanglah. Membawang, masih membawang, mengunyitlah. Kan menumislah macam-macam kan. Istilah zaman sekarang tu kan. Puasa juga, membawang juga, ada tak? Dia kena jagalah adab kita berpuasa. Kena ada adab. Tak? Banyak orang berpuasa, puasanya ada sekadar penahan mandi daripada makan dan minum saja. Kita nak puasa kita tuan-tuan kalau boleh kan perfect lah pada tahun ni. Kalau tahun dulu tuan-tuan mungkin kadang-kadang puasa kita ni adalah gogak-gogak sikit lah. Kalau boleh tahun ni lebih baik. Lebih baik lagi, cantik lagi punya puasa kita. Kalau boleh tahun ni, kalau tidak sekali khatam pun tuan-tuan, 10 kali khatam. Wah, 10 kali khatam Ustaz. Kan? Kalau sebut khatam saja boleh. Kan? Khatam senang je sebut khatam. Tapi nak buat itu satu benda yang membebankan juga tu. Nak mengkhatamkan tu. Kan? Cara nak khatam yang mudah tuan-tuan. Kan memang ulama ada menggariskanlah antara cara nak mudah kita khatam ni. Kalau nak khatam sekali lah. Okey, kita tengok Quran tuan-tuan ada berapa juz? Quran ada 30 juz. Okey, kita ada puasa kita ada berapa hari? 29 ataupun 30 hari lah. 29 ataupun 30 hari. Okey, kita bagilah satu hari mana satu juz. Satu hari kita kena habiskan satu juz. Okey, satu juz ada berapa muka surat? 20 muka surat. Satu juz ada 20 muka surat. Okey. Sehari semalam kita semayang berapa kali? 5 kali kan? Kita semayang ada 5 kali. Semaknanya 20 bagi 5 lah. 20 muka surat tuan-tuan bagi dengan 5. Mana setiap fardu tu tuan-tuan kena baca berapa muka surat? 4 muka surat. Setiap tuan-tuan semayang fardu, sebelum fardu ataupun selepas semayang fardu, tuan-tuan kena baca 4 muka surat. Daripada 4 muka surat tu tuan-tuan boleh sebelum fardu 2 muka surat, selepas fardu 2 muka surat. Sebelum dan selepas. Kan? Jadi ada berapa muka surat? Ada 4 muka surat. Okay? Jadi kita ada 5 fardu, mana kita tuan-tuan akan dapat baca 20 muka surat. Kena buat secara konsisten. Kena buat secara istiqamah. Tak boleh ceneke, sila kita kan ceneke lah. Tak boleh ceneke lah. Kalau perempuan tu mungkin dia ada halangan-halangan sikit lah. Tapi lelaki takkanlah nak ceneke juga kan. Kenapa tak baca ni? Alah, ada kedatangan lah. Dia kata ABC kata. ABC. Tu ada ABC ke? Kan? Period, lifestyle. Period. Kan? Ini tak sesuai lah. Tak boleh kita ceneke. Tak boleh tuan-tuan baca secara individu. Bacalah berkumpulan. Buat halkah berkumpulan. Okey, bagi-bagikan kumpulan. Okay, kumpulan ni baca sampai daripada bila sampai bila. Muka surat berapa sampai muka surat berapa. Kumpulan ni pula daripada muka surat berapa sampai muka surat berapa. Buatlah. Betul tak? Banyak nak kalangan kita ni berazam saja. Daripada tahun lepas berazam dah. Mungkin ada yang daripada 5 tahun lepas dah berazam dah. Dia berazam setiap Ramadan ni dia nak habiskan paling tidak pun khatam lah 1 kali lah. Tapi tak berbuat-buat. Tak berbuat tuan-tuan. Bila nak buat tak tahulah Ustaz bila buat berazam tu adalah kenapa tak buat? Sibuk lah Ustaz kerja. Tak ada masa. Tak ada masa nak buat tu. Allah Ta'ala bagi pada kita tuan-tuan masa cukup 24 jam. Betul tak? Cukup 24 jam masa sebenarnya. Terpulanglah pada kita sama ada kita pandai menggunakan masa ataupun tak pandai menggunakan masa tu. Malahan kadang-kadang tuan-tuan di tempat-tempat kerja ada di kalangan kita ni buat halkah pula. Halkah tadarus Quran di tempat-tempat kerja. Macam saya di pejabat agama pun buat dah. Kita buat halkah pula, buat kumpulan. Kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Okey, laki-laki buat kumpulan laki-laki, pekerja lelaki, pekerja perempuan buat kumpulan pekerja perempuan. Tentukan berapa muka surat. Muka surat berapa sempat berapa. Tak? Senang tak? Senang, mudah aja.
Islam ni mudah je kalau kita buat secara berjamaah, secara berkumpulan. Betul juga kalau kita mentadbir surau, kita mentadbir masjid. Nak jaga masjid, nak jaga surau, tak boleh kita buat seorang-seorang. Tak boleh. One man show istilah kita lah. One man show. Dialah pengurusi surau, dialah bendahari surau, dialah imam surau, dialah orang kata apa tu? Ketua surau. Dialah ketua lajnah tu, lajnah ini dan sebagainya. Kan? Dialah orang kata ketua muslimat. Dia lelaki tapi dia jadi ketua muslimat. Baguslah tu. Bukan tempat sinilah, tempat lain tuan. Semua dia pula habis. Itu namanya one man show lah. Kerja dalam bab kata rumah Allah Ta'ala ni tak boleh macam tu. Tak boleh macam tu. Kita pula yang lain pula jangan lapis tangan lah. Tak nak jawatan lah. Malah ni ada mesyuarat agung. Aduh, jomlah dengar datang. Tuan nak dia dah, dia tak nak jawatan dia. Habis kalau tak nak jawatan, siapa nak tabir surau? Betul tak? Siapa nak pegang amanah? Siapa nak pegang amanah? Nak jaga surau, nak jaga rumah Allah Ta'ala ni. Kan? Nanti ustaz orang salah anggap kan dia kata kita nak jawatan, nak pangkat. Itu tanggapan orang. Betul tak? Itu tanggapan orang. Kita datang tu untuk apa? Kan? Kita datang tu kerana nak memenuhi tuntutan jamaah, nak memenuhi tanggungjawab kita besok. Jangan besok di depan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan, Allah Taala jawab, kita tak boleh nak jawab. Kan? Kau dah tahu dah surau tu tak ada pentadbir, tak ada orang nak uruskan, terbiar macam tu je, kenapa kau tak boleh dimarahkan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran tuan-tuan, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqama as-salata wa ata zakah wa lam yakhsha innallaha fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu ialah orang-orang yang beriman dengan Allah Ta'ala dan juga di akhirat, serta mereka itu mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan mereka tidak takut melainkan hanyalah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala sahaja. Mudah-mudahan mereka termasuk dalam kumpulan orang mendapat hidayah petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nampak tak? Allah Ta'ala suruh imarahkan rumah dia. Jangan bergaduh. Banyak di kalangan kita kadang-kadang bergaduh ada juga. Imam bergaduh dengan Bilal. Kan? Pengurusi bergaduh dengan imam, bertumbuk dalam masjid dan surau. Betul tak? Bertumbuk dalam masjid dan surau. Bergaduh tak puas hati. Jangan jadi macam tu. Jangan buat macam tu. Jadi niat itu dah tak betul lah. Kalau pejabat agama tahu tuan-tuan, dua-dua kena tendang. Dua-dua kena tendang. Pengurusi kena tendang, imam pun kena tendang, dua-dua. Kenapa? Kan? Kerana dua-dua lah menyebabkan kita tak tahu yang mana benar, mana salah. Tak tahu mana satu yang betul, mana salah. Jadi paling senang dua-dua buang. Ambil orang yang baru, yang tak jenis, tak bergaduh, tak berasak, kan, tak pentingkan diri sendiri dan sebagainya. Kenapa? Kita menjaga amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik. Kemudian pembahagian puasa tuan-tuan. Orang berpuasa ada 3 kategori. Orang puasa ada 3 kategori kata ulama. Pertama, orang puasa orang awam. Yang kedua, puasa orang hawas. Yang ketiga, puasa hawaisul awas. Macam mana dikatakan puasa orang awam? Puasa orang awam ialah puasa yang hanya sekadar menahan diri daripada makan dan minum saja. Hanya menahan diri daripada makan dan minum. Itu dikatakan puasa orang awam. Sedangkan mulutnya tak dijaga, tangannya tak jaga, lompang orang, tumbuk orang tangan dia, kan? Atau tangannya tulis fitnah, taib dalam FB apa, fitnahkan orang tu, macam-macam lah. Dia kata orang tu dia curi duit surau, dia tu, sedangkan orang tu tak curi pun. Betul tak? Okay. Baik. So maknanya orang puasa orang hawas ini hanya sekadar menahan diri pada makan dan minum. Mata tak jaga tengok benda haram, telinga tak jaga dengar benda-benda haram, okay? Mulut tak jaga mengumpat sana mengumpat sini, kemaluan, perut macam-macam lagi lah.
semuanya tidak dijaga. Tu kita tak nak puasa macam tu. Yang kedua, puasa orang hawahisul hawas, puasa orang soleh. Puasa orang soleh ini bukan hanya sekadar pada menahan daripada makan dan minum, malahan mulutnya dijaga, kurangkan bercakap pada bulan Ramadan. Mata dijaga, jangan tengok benda-benda yang bukan-bukan bulan Ramadan ni. Kan, telinga kan naklah dijaga, jangan dengar benda yang bukan-bukan dalam bulan Ramadan ni. Apa lagi? Tangan, kaki, semua nak kena jaga tuan-tuan. Kalau kita tak jaga, Nabi SAW bersabda, dia kata Nabi dah, dia suruh berhenti kot. Nabi SAW bersabda, dia kata ada 5 perkara tuan-tuan, 5 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Ada 5 perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Puasa tak batal, puasa tak batal, tapi pahala puasa tu habis. Apa dia tuan-tuan? Yang pertama, al-kazib, cakap bohong. Yang kedua, an-namimah. Namimah ni bergaduh domba. Gaduh domba. Kemudian yang ketiga, kan, al-khianat. Khianat. Kan? Yang keempat, yaminul gumus, sumpah dusta. Sumpah dusta. Dan yang kelima, an-nazru bisyahwatin, melihat dengan penuh nafsu dan syahwat. Ini 5 perkara tuan-tuan, ni boleh membatalkan pahala puasa. Ponek ya, kadang-kadang kita puasa. Orang masuk habis puasa tuan-tuan, habis kita dapat mengutip kita punya pahala-pahala apa lebih puasa tak. Habis Ramadan kita kutip pahala-pahala tapi kita kosong aja. Nak ke macam tu tuan-tuan? Nabi SAW bersabda, awaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Permulaan puasa itu ialah rahmat, kan? Pertengahan puasa itu ialah maghfirah, keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru, akhir Ramadan itu kita merdeka daripada api neraka tuan-tuan. Kita merdeka api neraka. So macam mana tuan-tuan? Kita nak hanya sekadar rahmat sahaja ke, ataupun hanya sekadar maghfirah sahaja, ataupun kita nak semua-semua sekali? Sudah tentu kita nak semua sekali lah begitu pasal ni. Kita nak mana pada kata 10 Ramadan yang awal kita nak rahmat daripada Allah Ta'ala. 10 Ramadan yang pertengahan kita nak maghfirah, keampunan daripada Allah Ta'ala. Akhir Ramadan 30 sampai 30 Ramadan 29 orang, maka kita nak kemerdekaan daripada api neraka. Itu yang kita nak. Cuma yang saya nak ingatkan tuan-tuan, bila masuk tarawih, kan, sembahyang tarawih, jangan orang kata 2-3 malam je ramai. Banyak kadang-kadang kita tuan-tuan 2-3 malam tu penuh, melempar-lempar. Melempar-lempar sampai keluar tuan-tuan. Tengoklah kadang masjid penuh kan? Melempar. Tak daripada mana orang datang. Tak pernah datang pun datang juga sebenarnya Ramadan. Tak pernah datang pun datang juga. Walaupun tak pernah sembahyang sebelum ni, tapi nak dapat kelebihan Ramadan, maka datanglah ke masjid dan surau. Alhamdulillah dia datang tadi. Masalah 2-3 hari je. Lepas tu dah tak nampak dah. Mana pergi orang ramai-ramai tu kan? Mana pergi WhatsApp ni? Ada kau nak sembahyang ke tempat lain ke? Ada kau surau lain ke, masjid lain ke? Tak ada pula nampak kita pergi masjid lain, tak ada juga nampak batang ini dah. Mana pergi orang ni? Tak. Rupa sembahyang kat rumah ya. Rupa sembahyang ke rumah. Tak boleh lah macam tu tuan-tuan. Dia kalau boleh mula Ramadan tu sampailah akhir Ramadan tu, macam tulah ramai imam pun bersemangat tuan-tuan. Semangat ramailah orang kat surau ni. Melempah ruah. Jangan datang bila time ada makan je. Time makan ramai, bila habis makan tu tak ada dah. Malam pertama ada makan, malam kedua tak ada makan. Ustaz. So jemaah kurang sikit. Malam ketiga pun tak ada makan, lagi kurang. Malam ke-10 ada makan. Ramai, penuh boleh kan? Ramai dia kan. Malam ke-11 dah tak ada makan lagi dah. Kan? Mori pun tak ada, semua tak ada. Balik habis sembahyang tu balik. Jadi tak ramai datang tuan. Jadi kita datang semua Allah Taala ni, kan? Kita nak cantik Ramadan kan kita cantik tadi kan?
cantiknya kedatangan Ramadan ni. Kita nak macam tu. Cantik dan lawa dan mesra lah. Kita nak surau kita ni bersori-sori. Dengan pelbagai program. Banyak kadang-kadang tuan, surau-surau masjid ni duit banyak tapi program kurang. Sampai ini saya tak pastilah. Kalau banyak duit lah, alhamdulillah lah. Banyaklah dah saya dapat kan. Saya habis mengajar ceramah kan. Duit dah banyak. Tak ada lah, tak ada minta duit tu, tak kisah. Tak kisah pasal duit tu kan, tak ada. Tapi nak cerita kat kita, tuan-tuan, bahawa banyak kadang-kadang masjid duit banyak, tapi program kurang. Tu tak nak tu. Yang tak banyak duit ni pula sibuk nak buat program. Minta sumbangan sana, sumbangan sini, sumbangan sana, sumbangan sini. Akhirnya buat program. Alhamdulillah lah. Kalau masih rasa sayang tu memang banyak program ni. Memang betul ni. Masih rasa sayang tu macam-macam program. Tuan-tuan boleh tengok masih rasa sayang tu. Macam-macam program tu. Boleh tengok. Masih contoh. Okey. Saya ngajar situ pun memang ramai tuan. Memang ramai memang situ. Dah berapa tahun dah saya ngajar itu memang ramai. Tuan boleh tahu lah. Kita tak nak tuan-tuan. Kan penduduk ramai tapi orang datang surau tu tak ramai. Tak nak macam tu lah. Time susah besok, time tu lah dia cari imam, Cik Bilal. Imam, tolonglah baca doa, buat kundi tadi lah. Masa tu lah jumpa. Lepas tu dah tak jumpa lagi dah. Fisih tengah jalan pun tak kenal imam tu dah. Tak kenal imam. Fisih tengah jalan tak kenal. Tapi bila ada kematian, nak buat kundi kenara, doa pasal selamat, masa tu lah datang. Jumpa imam, jumpa Bilal, kan, jumpa pengurusi surau, kan, jemputlah datang. Janganlah macam tu, betul tak? Jangan macam tu. Selalu kan datang Allah Taala ni. Kaji-kaji datang insya-Allah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat, kita kembali kepada tadi tentang 3 pembahagian puasa. Yang ketiga, puasa hawaisul hawas. Puasa hawaisul hawas ini ialah puasa para nabi dan juga para rasul, di mana hati mereka setiap masa dan ketika sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu saat saja mereka terlupa kepada Allah Taala, maka mereka menganggap kan puasa mereka itu batal. Mereka anggap puasa batal. Itu pangkat para nabi dan para rasul lah. Kita mungkin tak boleh sampai macam tu. Kita nak ingat nabi selalu, Allah Taala selalu 24 jam, mungkin susah sikit lah. Sebab kan kadang-kadang kita bekerja, sibuk pula, tanggungjawab masing-masing dan sebagainya kan. Tapi walaupun begitu tuan-tuan, nak tak nak kita kena ingat lah. Banyakkan berzikir kepada Allah di bulan Ramadan ni. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan berzikir itu hati kita akan menjadi tenang? Tenang hati kita tuan-tuan kalau kita banyak berzikir kepada Allah Taala. Sembahyang tarawih selalu datang. Tak kisahlah berapa rakaat. Tak kisah berapa rakaat, 20 rakaat ke, 10 rakaat dan sebagainya, datang rumah Allah Taala, dimarahkan. Jangan yang datang tu boleh-balik muka tu je, tak ada muka lain kan. Kita tanya, tak ada muka lain selain muka kau ni datang ni? Tak ada, ni lah muka dia ni kata. Kalau boleh ramai lah datang. Penuh tu tak? Kita nak baca Quran. Nabi SAW bersabda, dia kata, barang siapa yang membaca Quran kemudian dia membaca dengan lancar dan bagus bacaan dia, maka besok di akhirat besok dia akan dibangkitkan bersama kiramil bararah. Nama malaikat itu malaikat kiramil bararah. Akhirat besoklah dia akan disafkan bersama dengan malaikat itu. Itu kalau seandainya seorang itu membaca Quran dengan tertib dan lancar. Yang kedua, kalau seorang itu membaca Quran dengan secara merangkak-rangkak, yatakak dalam bahasa Arab, merangkak-rangkak dia baca, maka orang itu mendapat 2 pahala. Dia dapat dua pahala. Nampak? Bukan 1 pahala, 2 pahala Allah Taala beri ganjaran pada kita. Kemudian Nabi juga pernah bersabda, dia kata, banyak di kalangan amalan anak Adam itu tuan, kadang-kadang kita tahu pahalanya. Ada yang kadang-kadang Allah Taala bagi ganjaran 10 pahala sampai 700 pahala Allah Taala ganjarkan mana-mana ibadah yang kita buat.
illa saum, kecuali puasa, kata Nabi. Kalau puasa Nabi kata kan, akulah yang akan membalasnya. Maksudnya Allah Ta'ala balaslah. Ni hadis kursi. Walaupun yang lapaskan itu Nabi, tapi yang sebenarnya itu ialah daripada Allah Ta'ala lah. Maka Allah Ta'ala kata kan, as-saum li wa ana ajzbi. Puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah Ta'ala. Itu hadis kursi tu kan. So makna puasa ni sebenarnya kita tak tahu sebenarnya berapa ganjaran pahala Allah Ta'ala sediakan. Malahan Nabi juga sebut, dia kata bau mulut orang yang berpuasa itu terlebih wangi daripada bau kasturi. Daripada bau kasturi. Daripada sudut pandangan Allah Ta'ala lah. Daripada sudut pandangan kita memanglah busuk. Kau puasa, patutlah bau busuk belum kau. Bau potai dia, bau jogging dia kan. Betul tak? Kau puasa. Tapi jangan tinjau daripada sudut pandangan manusia. Kita tinjau sudut daripada pandangan Allah Ta'ala. Lebih wangi daripada bau kasturi, kata Nabi SAW. Itu sebabnya puasa itu, kata Allah Ta'ala, as-saum li wa ana ajzibih. Puasa itu bagi aku dan akulah yang akan membalasnya. Kenapa? Kerana puasa ini dia merupakan satu ibadah yang jauh daripada perasaan riak. Jauh perasaan riak di puasa ni. Sebab apa? Dia hanya mulut saja. Mulut kita berpuasa kan. Lepas tu ke hati kita. Dia bukan macam ibadah sembahyang, ada pergerakan-pergerakan, sujud, rukuk dan sebagainya. Ibadah badaniah. Kalau bab haji pula tuan-tuan, ibadah kalau haji dia ada ibadah maliyah dan juga ibadah badaniah. Maliyah mana harta. Bila pergi haji dia libatkan harta. Malahan kadang-kadang ada pula orang sewa bilik sampai beratus ribu tuan-tuan, semata-mata pergi haji. Dia duit banyak lah. Duit banyak. Kadang-kadang satu bilik tu semalam ni sampai 10 ribu dia sewa. Kenapa? Duit banyak. Kerana haji ni dia termasuk dalam ibadah maliyah, ibadah harta. Tanpa harta kita tak boleh nak pergi haji. Lepas tu dia juga melibatkan ibadah badaniah juga. Kerana bila haji kita ada pergerakan-pergerakan. Kan kita ada tawaf. Kemudian kita ada orang kata wukuf di Arafah. Lepas tu kita ada bermalam di Mina, kita ada bermalam di Muzdalifah. Kemudian kita ada melontar jamrah, Aqabah, Wusta, Ula kan. Kita ada melontar. Lepas tu kita ada bertahalul, bergunting macam kan. Kan, lepas tu kita balik semula ke Mekah, lepas tu tawaf, lepas tu ke sa'i pula. Lepas tu pergi pula Madinah kan. Nampak? Dia tu melibatkan ibadah badaniah. Badan kurang sihat. Itu sebabnya digalakkan pergi muda-muda pergi haji tu tak. Jangan dah tua. Tapi nak balik jana Ustaz Azoki tak ada. Tapi kalau ada sponsor bagus juga dia kata. Tak? Itu dia katakan haji. Kalau zakat pula ibadah apa tuan-tuan? Zakat ibadah maliyah, ibadah harta. Tak ada harta macam mana nak zakat? Tapi kalau dalam bab zakat fitrah ni takkan, jangan kata tak ada harta pula. Tak ada harta lah Ustaz. Macam mana aku nak zakat ni? Kereta kan main lagi dah. Betul tak? Kereta harga dah 80,000, 100,000 kata dia. Tapi bila dalam bab zakat fitrah tak ada duit. Boleh ke macam tu tuan-tuan? Tak boleh lah cakap macam tu. Duit banyak, bagilah sedekah kat surau ke. Surau ni kurang duit. Okey tuan-tuan, panggillah Tuan Bilal ke, bagilah pengusi kan. Saya tak tahulah nak duit ni letak ke mana. Boleh tak tuan-tuan, tuan terima, saya nak sedekah kat surau ni. Berapa ribu tu? Dalam 100,000. Baguslah macam tu kan. Tapi jangan sebut nama Dan. Dia kata jangan sebut nama dia. Ada orang tuan-tuan kadang-kadang tuan, dia sedekah, dia sebut nama dia. Jangan lupa sebut nama dia kata. Nanti pengusi umumkan, saya nak bagi surau ni kapet ni. PA sistem nampak dah macam tu ada bunyi dah. Tak apa, dia bagi duit, tukar PA sistem baru. Nanti sebut nama dia, jangan tak sebut. Tak boleh lah macam tu. Tu dah ada perasaan riya, menunjuk-nunjuk. Dalam bab puasa tuan-tuan, kan, puasa dia tak ada perasaan riak. Kerana dia ibadah yang bentuk sajatif. Tak nampak pun. Orang boleh cakap berpuasa tapi sebenarnya tidak berpuasa. Kita tengoklah orang tu, dia punya bibir tengok. Ada orang kadang-kadang bibir pun bibir kering tapi tak puasa. Puasa yuk-yuk.
Pagi-pagi buka piuk sila kita kan. Pernah tak kan tu? Kecil-kecil tu kan. Saya kecil-kecil tu ada orang ajar saya macam tu. Puasa yo pagi-pagi buka piuk dia tu. Tu pembohonglah puasa dia. Janganlah kita macam tu tuan. Muslimin muslimat yang berbahagia. Jadi tuan-tuan, sesungguhnya Ramadan ni datangnya memang sangat indahlah bagi orang-orang yang menghayati keindahan dia. Kalau kita menghayati keindahan Ramadan itu dengan jumlah orang kata jemaah yang ramai datang, lepas tu dengan imam pula, dengan tarawih, dengan baca Quran dia, dengan suara yang mantap, dengan merdu tuan-tuan. Mantap suara, sonok lah kita dengar kan. Tak terasa tuan-tuan. Kalau imam tu baca suara tak terasa kita dah. Dah habis ke? Dah habis ke ni? Dah habis lah kau bangang ke? Dah habis lah. Kenapa? Kerana imam tu baca suara pandang. Imam pula tak bolehlah baca macam taranum pun tak boleh juga. Kan? Dia nak jadi imam dalam Quran, dalam tarawih, tapi dia siap bertaranum dengan taranum hijaz dengan rahas semua kan. Baca-baca taranum dia. Jadi orang belakang bengkak ya. Bila nak habis imam ni? Tahu tak? Laju pun nak apa tak boleh. Macam lepeh kudung macam yang kat Indonesia tu kan. Pernah tengok video tak ke Indonesia tu? Yang semayang paling laju dalam dunia tu. Tahu apa saat dia? Pernah tengok kan video tu? Aduh. Laju betul. Mana tomak ninah apa semua ni? Tak tahulah dia mazhab apa tuan-tuan. Tapi dia sebaik-baiknya imam ni dia pertengahan bacaan dia. Jangan terlampau perlahan, jangan terlampau laju. Jangan tak rongan langsung. Jadi makmum pun silap tergolek pula makmum ke belakang. Tergolek makmum kenapa? Tak terdongar kan baca. Slow sangat. Slow pun tak boleh. Kuat bona pun marah juga orang. Lepas tu teranung sangat pun tak boleh. Slow sangat pun tak, laju sangat pun tak boleh. Outside pertengahan. Macam tu. Jadilah jadi orang datang pun bersemangat dah datang. Nak datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Bilal pun macam tu juga. Bilal berselawat tu selawatlah betul-betul. Ini tunggang terbalik dia selawat. Yang depan ke belakang, ke belakang ke depan. Kena selawat pun kena betul lah. Barulah orang pun bersemangatlah. Yang lain pula jangan asyik komplain je. Ada kadang-kadang jemaah ni memang suka komplain. Bila suruh naik dia tak nak dia naik dah. Bukan tempat sinilah, tempat lain. England tuan-tuan. Dia macam tu. Dia suka komplain. Imam ni tak kono, Bilal ni tak kono, semua tak kono ke dia. Pengurusi pun tak kono juga. Habis siapa yang kono? Dia lah naik ke kono. Suruh naik tak nak pula. Lagi cak balik pun. Susah dia lagi. Bila time nak lantik dalam mesyuarat tak ada, cabut lagi. Lepas itu berbunyi-bunyi dia. Tak boleh lah macam tu. Kita ikut masyarakat kan. Hidup masyarakat tuan-tuan. Kenalah orang kata hormat menghormati di antara satu sama lain. Jaga hati dan juga perasaan sahabat-sahabat kita yang lain. Kalau kita rasa tak kono tu, pergilah dulu kata face to face lah. Cakaplah baik dengan orang yang berkenaan. Kan? Kita ni nak masuk Ramadan ni kan, nak puasa ni. Bila kita nak puasa tuan, kita kena azam memperbaiki. Dah panggil azam pula. Tu sahabat kita azam tu. Kita kena azam memperbaiki amalan kita kan daripada kesemasa ke kesemasa. So maknanya kalau puasa Ramadan pertama tu kita nak yang terbaik. Kan? Ramadan kedua kita nak lagi terbaik. Ramadan ketiga lagi terbaik. Sampai ke 15 Ramadan kita nak lagi baik. Masuk kunut pula. Kunut pula kan? Jangan lupa pula kunut. Imam kadang-kadang lupa. Kadang-kadang imam ingat jemaah pula lupa kat belakang tu. Imam baca kunut dia dah tongeng ke bawah tu. Dia dah tongeng ke bawah tu kan. Imam tengah baca kunut ni. Kenapa dia lupa? Okay. Kemudian bulan Ramadan pula kan, hari pertama kadang-kadang ada juga yang kadang terbabas. Hari pertama Ramadan kan, dia pergi dapur tu buka dalam peris tu macam-macam ada. Kan, restoran ada, buah temikai ada, dengan kuih kek ada, semua ada. Dia pun makanlah sampai konyang. Lepas tu rumah tanya, abang tak puasa ke? Lah. Yo, kau astagfirullahalazim, terlupa lah. Terlupa tak apa. Terlupa tuan-tuan lagi puasa pertama. Tahu tak? Terbabas. Kadang biasanya pagi-pagi kita makan. Paling tidak pun dia tarik ke roti canai ke kan.
Kan apa tu, nasi goreng mamak apa kan. Kan biasa kita bagi makan kan. Ni tiba-tiba puasa pula. Perut pula lain macam lah rasa kan. Tak makan tak solat pula. Oi, dapur buka dalam perisa semua dah. Dah konyang tuan-tuan. Kalau dah konyang macam mana tuan-tuan? Batal tak puasa tu? Kalau dah konyang batal tak puasa tuan-tuan? Tak batal. Itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Itu rezeki daripada Allah Ta'ala. Tapi jangan ulang lagi. Jangan ulang lagi tuan. Rumah dah tegur tu, apa tak puasa bang? Alang-alang ni, tambahlah lagi sepinggan lagi tu. Tak boleh macam tu. Yang pertama tadi, kira rezeki daripada Allah Ta'ala. Kita terlupa. Dalam Islam ni terlupa dimaafkan. Yang tak boleh itu sengaja buat lupa. Tu tak boleh. Kan? Isyak rokok bulan Ramadan. Batal tak puasa? Batal. Isyak rokok. Kan? Batal puasa kita. Masukkan suatu benda ke dalam rongga yang terbuka. Batal lah. Sebenarnya dalam puasa tu kan adalah masa yang paling sesuai kita nak berhenti daripada merokok. Tak? Sesuai tak kita nak berhenti pada bulan Ramadan untuk berhenti merokok? Sesuai kan? Kalau selain Ramadan kadang-kadang tak sesuai. Kan? Dalam Ramadan juga sesuai untuk bagi perempuan yang tak pernah pakai tudung, dia nak pakai tudung. Kau tengok, cuba perhatian. Ada yang kadang-kadang bulan Ramadan dia berubah. Tapi bila habis Ramadan dia buka tudung balik. Tu tak boleh. Kalau dah azam bulan Ramadan pakai tudung teruslah. Habis dah teruskanlah. Dah habis Ramadan pun tetap juga pakai tudung. Ini jangan hanya semata-mata Ramadan pakai tudung. Habis Ramadan dah tudung pun tak ke mana. Betul juga dalam bab kita, contohnya akhlak yang buruk ke, tikam ekor ke, beli nombor kan. Mana sebelum Ramadan tu memang dia suka beli nombor. Masuk Ramadan dia dah azam tak akan beli nombor lagi. Sampailah bila-bila. Jangan habis Ramadan beli nombor balik. Tu tak boleh. Betul juga dengan merokok tadi. Sebelum Ramadan kita memang dah azam dah nak berjeruk. Susah. Rokok pun mahal sekarang ni. Sekotak tu berapa ringgit? RM80 sekotak. Rokok apa tu? Rokok apa? Dahil. Okey. So kotak dah RM18 tuan-tuan. Satu hari, betul tak? Kalau dah 30 hari dah berapa? Boleh juga kumpulkan duit gaya. Betul tak? Sempena dengan Ramadan ni. Betul tak? Kerana apa tuan-tuan? Kita boleh berhenti berpuasa, kita boleh berhenti merokok pada bulan Ramadan kerana tempoh sebenarnya Ramadan tu sebenarnya panjang untuk kita nak berhenti. Kalau biasa tuan-tuan, seseorang perokok biasanya paling tidak pun 3-4 jam tuan-tuan, dia akan merokok semula. Selepas dia berhenti merokok, contoh dia pukul 10, contohnya pukul 10 pagi dia berhenti merokok. Lepas tu mungkin dalam pukul 2 nanti dia akan merokok semula. Itu kalau selain daripada Ramadan. Kalau dalam bulan Ramadan, tempoh kita menahan diri itu lama. Daripada terbit fajar sampailah terbenam matahari. Mana merokok pun tak dibenarkan pada bulan Ramadan. Kerana dia boleh membatalkan puasa kita. So mana kat situ ada riadah. Ada latihan untuk kita. Untuk kita mula nak berhenti merokok. Kenapa? Kerana tempoh menahan diri itu lagi lama. Daripada terbit matahari, daripada terbit fajar sehinggalah terbenam matahari kita menahan diri daripada makan minum dan daripada kita merokok. Nampak tak? So maknanya ada latihan ke situ. Bagi orang yang nak ambil iktibar, dia akan ambil iktibar. So mana dia akan tanam azam dalam diri dia, habis Ramadan besok aku nak berhenti merokok. Kenapa? Dia dalam Ramadan dia dah buat latihan. Buatlah latihan, tapi dengan azam yang kuat lah. Kalau azam main-main aja, cita-cita main-main yang berhenti rokok, lepas tu habis Ramadan rokok lagi. Tak ada guna juga lah. Tak. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat bahagia. Sebenarnya tuan-tuan, pengajaran tentang Ramadan ni banyak sangat. Kan? Salah satunya untuk kita punya orang kata latihan untuk ibadah kita. Yang pertama. Yang kedua, puasa ni tuan-tuan, dia kata menyucikan kita punya perut, betul tak? Untuk kesihatan kita. Kerana perut kita ni ada ruang untuk udara. Tak boleh kita letak makanan sepenuh-penuhnya dalam perut kita.
Kan? Mesin pun tuan-tuan, dia ada masa berehat. Betul tak? Kalau mesin nasib berjalan 24 jam, apa terjadi pada mesin itu? Dia boleh rosak, boleh hancur lah kalau asyik berjalan saja. Jadi perut kita pun macam jugalah. Allah Ta'ala bagi kan Ramadan ni cantik pada kita untuk kita merehatkan perut kita, kurangkan makan. Itu juga dalam bab buka pun Nabi kata ditegah kita banyakkan makan pada waktu buka. Jangan bila pergi Ramadan tuan-tuan kita tengok macam-macam makanan, habis semua kita nak beli. Dengan kuih kerianya, dengan kuih keripapnya, dengan badak berendamnya, dengan apa lagi tuan-tuan? Dengan macam-macam lah semua yang nampak tu semua kita nak beli. Boleh ke macam tu? Tak boleh kan? Sebab bila kita makan, banyak mana kita makan? Sikit je tak? Tak banyak mana pun. Lepas tu tidak tinggal macam tu je. Lahir dah lah basi buang macam tu je. Kan dah ada pembaziran kat situ. Sebabnya bila kita pergi bazar Ramadan, kita tulis dulu agak apa makanan kita nak beli. Dapat 2-3 makanan dah balik. Jangan semua benda yang kita nak beli. Nampak tu, wah sedap. Nampak tu sedap. Ni sedap. Semua nak beli. Duit pula banyak pula. Dapat bonus kan? Betul tak? Dapat bonus lebih banyak. Niaga lebih banyak, bonus dapat. Beli, semua nak beli. Boleh ke? Tak boleh. Kita kena kekang nafsu kita. Itu namanya Ramadan. Jaga kita punya nafsu, keinginan itu. Jangan terlampau kita mengikut sangat. Kerana kita nak kuruskan kita punya nafsu. Bila nafsu kita kurus, maka ibadah kita kuat. Kan? Nafsu tuan-tuan, dia tak boleh buang. Nafsu tak boleh buang. Kalau nafsu dibuang, apa terjadi? Nak makan pun tak selera. Tak ada nafsu dah. Tengok rumah pun tak ada nafsu. Bang kenapa ni? Tak ada nafsu dah. Kan? Boleh ke nafsu dibuang? Tak boleh. Nafsu kita kena didik, kena jaga, kan? Kena orang kata, kena bagi latihan pada dia. Nak buang tak boleh. Kalau buang nafsu kan, apa nak jadi? Apa juga benda kita nampak, semua tak ada nafsu. Dah lahir, akhirnya bercerai. Sama isteri bercerai. Kenapa? Nafsu tak ada. Nampak tak? Baik, apa lagi kelebihan Ramadan tuan-tuan? Kita menghayati orang fakir miskin. Kita menghayati orang-orang yang fakir miskin. Tak semua dalam dunia tuan, orang ni semua ada duit. Tak ada. Kadang-kadang ada sahabat-sahabat kita tuan-tuan, kadang ada jiran kita tuan-tuan. Kadang-kadang tak makan, tak minum, duit tak ada. Kan dia pula ibu tunggal pula. Ataupun dia bapa tunggal ada juga. Dia bapa tunggal. Duda lah. Kerja pun tak ada. Kan jadi bawa anak pula tanggung pula. Carikanlah ibu tunggal untuk dia. Dah lah bapa tunggal, carilah ibu tunggal lah. Yang ibu tunggal pula carikanlah bapa untuk tunggal untuk dia. Adalah peneman berburak tu. Macam tu. Ni tak ada peneman seorang gitu kan. Tak. Pergi mana-mana seorang. Jadi maknanya bila Ramadan kita menghayati orang fakir miskin ni, orang susah ni. Tengok tuan-tuan bulan Ramadan ramai tak orang bersedekah? Ramai. Sampai kadang-kadang dikumpulkan semua. Siapa yang susah kat dalam flat ni panggil semua ramai. Bagilah sikit. Apa yang ada tu bagi sedekah. Kan berapa kita mampu bagilah sedekah. Buat sumbangan kan. Surah ada dia nak bagi sumbangan fakir miskin. Catatlah berapa orang ni betul-betul yang betul susah lah. Jangan yang menyamar susah pun ada juga. Menyamar susah pun ada. Kereta menjalar tapi dia kata susah. Kena pastikan betul-betul susah. Betul-betul susah. Okey, bagi sumbangan. Bagi beras, bagi gula, bagi kunyit, kan? Bagi tepung. Tahu tak? Jadi bila masuk Ramadan, bagilah duit gaya sikit. Jangan bagi boreh je, bagi duit gaya sikit. Kenapa nak bagi? Ataupun bawa pergi kedai, bolian baju gaya untuk anak-anak Tahu tak? Dia ibu tunggal pula. Tapi jangan ada niat lain pula. Bagi tu. Dia ada niat lain pula. Bagi sumbangan kan, belikan baju raya untuk anak-anak dia. Jadi biar dia sukalah bila menyambut hari Ramadan. Tak? Sebenarnya Ramadan ni melatih kita. Bagi semangat bagi kita kan untuk bersedekah. Tapi jangan dalam bulan Ramadan je sedekah. Habis Ramadan habis semua tak sedekah. Jangan Ramadan dia khatam 2-3 kali. Habis Ramadan tak khatam. Tak khatam. Quran pun tak usik. Yang diusik aja asyik and set. Kan WhatsApp sana WhatsApp sini.
Kan dalam WhatsApp tu dia lah yang paling banyak buat komen. Orang lain tak ada komen. Dalam WhatsApp ni kadang-kadang ada 100 orang. Tengok siapa yang paling banyak komen. Oh, orang ni banyak komen ni. Kan? Tapi kalau banyak komen, kalau ada gotong royong dia datang, okey. Ada yang kadang-kadang komen rajin, tapi bila gotong royong tak ada. Gotong royong semua tak ada tu. Masya-Allah, tak boleh macam tu. Gotong royong ada, dia rajin komen dan dia selalu bagi-bagi pandangan-pandangan yang baik-baik. Jangan forcekan benda-benda yang bukan-bukan di bulan Ramadan. Kena jagalah semua, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan, saya rasa dah cukup dah tu kongsi kita daripada buku apa tadi, dah ke-9. Sebenarnya yang kata falsafah Ramadan, kelebihan Ramadan ni terlampau banyak. Panggillah tuan-tuan Ustaz mana ke, Ustaz Ahmad ni pun boleh ni. Dia pun boleh bagi tazkirah sikit. Kan, saya rasa sikit, bukan sikit, banyak dia boleh tazkirah. Kan, panggillah sesiapa Ustaz lain kan, bagilah tazkirah. Bagi peringatan. Fazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, kerana peringatan tu insya-Allah dapat mengingatkan orang-orang yang beriman kepada Allah. Beri peringatan kepada orang yang beriman kepada Allah. Jangan kita kedokut duit. Kerana nak simpan duit mana dengan duit surau mana, akhirnya tak ada majlis ilmu dalam surau itu. Tak ada majlis ilmu. Tak boleh. Surau mesti ada majlis ilmu. Banyak kadang-kadang surau megah. Kan duit banyak. Masjid lebih banyak, tapi pengajian ilmu tak banyak. Sayanglah macam tu. Orang sedekah duit tu untuk kita gunakan untuk manfaat surau itu. Bagi panggil macam-macam, bagi. Kan pengisian lah insya-Allah. Paling tidak pun sejam ke setengah jam. Kerana hati kita kadang-kadang terlupa dan terlalai. Bila ada ustaz, tuan-tuan, ustazah ke datang bagi ceramah, ingatkan kita. Ingat balik apa yang ustazah cakap gitu. Ingat balik. Macam tu. Boleh tuan-tuan? InsyaAllah. Saya rasa sekadar itu saja dapat saya kongsikan pada malam ini berkenaan dengan keindahan kedatangan Ramadan. Mana-mana yang lebih kepada Allah Ta'ala dan mana yang kurang itu daripada kelemahan saya sendiri, insyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Tuan Haji Muhammad bin Tafsir daripada selaku penolong pegawai pejabat agama Islam di Sembilan. Terima kasih Ustaz atas beberapa pandangan tekan finish. Ada finish. Finish. Kedatangan Ramadan. InsyaAllah selepas kita solat Isya, kita akan sambung program kita.